Kembali di Wanita Hari ini. Kepada anda yang baru saja menonton, hari ini kita nak bincangkan tentang ibuku, best friendku. Berapa ramai dalam kalangan anda yang rapat dengan ibu? Boleh komen di Facebook kami, di Facebook WHITV3. Okey, baik Hawa, kita sudah pun terhubung bersama dengan tetamu-tetamu kita. Kita bersama dengan Puan Nur Afida Abu Bakar, perunding keibubapaan yang sekarang ni berada di London. Selamat tengah hari ataupun selamat pagi buat Puan yang berada di London. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jam 5 pagi tu di London. Terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama kami. Dan seterusnya kita juga bersama dengan Nurbuhan Ahmad dan juga ibunya Mak Jenny ataupun nama sebenarnya Puan Badariah Omar dalam talian. Terima kasih Nurbuhan dan juga Mak Jenny. Waalaikumsalam. Okey, baik. Mak cakap macam ni, Mak. Hai semua, cakap. Hai semua. Hai Mak Jenny. Mak Jenny masuk TV. Ya, betul. Cikgu. Comel je Mak Nurbuhan. Okey, baik. Sebelum kita nak bertanya kepada Puan Nur Afida, saya nak tanyalah, kalau kita lihat sekarang ni kemesraan antara Nurbuhan dan ibunya, Mak Jenny, sememangnya nampak. Dan Nurbuhan baru-baru ni ada juga video TikTok bersama dengan ibu yang viral kan. Jadi secara amnya, sememangnya Nurbuhan rapat dengan ibu ke? Adakah ibu adalah best friend Nurbuhan? Mestilah saya dengan mak saya memang rapat dan mak saya ni antara dia punya keutamaan. Untuk apa-apa perkara saja, mak saya ni keutamaan saya daripada sebagai segi lah. Mak saya pun umur 76 tahun. Rasa sekarang ni tak ada apa tidak yang mak nak. Kan kita nak selain kita nak menggembirakan dia, menunaikan permintaan dia kan. Begitulah. Okay. Saya sebenarnya suka sangat lihat video kemesraan antara Nurbuhan kuat musik Mak Jenny ni. Saya nak tanya kepada Mak Jenny ni, tak penat ke layan Nurbuhan, Mak Jenny? Tak adalah rasa penat pun. Dia tak tahulah macam mana nak cakap. Dia macam kalau penat pun tak ada cara lain ya, terpaksa melayan. Kenah dia tu macam mana tak tahulah macam mana nak cakap macam. Ikutkan jalan agama. Layankan saja ya. Layan sahajalah. Yang janji kita semua gembira. Mak Jenny gembira, Nurbuhan gembira dan orang yang menontonnya gembira. Tapi ada juga yang telah berkata tersentuh hati, sedih juga kan. Kita akan berbalik pada situasi itu, Nurbuhan. Tapi mungkin kita boleh tanya kepada Puan Nur Afida, Hawa. Puan Afida, kalau kita lihat hubungan antara ibu dan anak ini, kalau boleh nak sentiasa mesra jadinya. Tapi kita nak tahu sebelum itu, apa peranan sebagai seorang ibu ni untuk dekat bersama anak-anak mereka? Terima kasih, soalan yang sangat menarik ya sebagai permulaan ya. Dan saya suka juga tengok hubungan Nurbuhan dengan Mak Jenny ya. Meski Nurbuhan ni anak yang suka menyakat ya Mak Jenny ya. Tentu. Okey, hubungan antara ibu dan anak ni sebenarnya, ibu adalah cinta pertama seorang anak. Itu yang kita harus ingat. Okey, masa tu kita bayi kan, kita kecil kita tak tahu. Tapi cinta pertama tu bermula daripada dalam perut lagi. Bila kita tidak kenal diri kita sendiri, ibu dah kenal kita. Dan hubungan antara seorang ibu dengan seorang anak ni bermula daripada dalam perut lagi. Kemudian apabila lahirnya seorang anak itu, anak sebenarnya membina kepercayaan dengan dunia sekeliling dia melalui ibu. Jadi orang ibu respon kepada keperluan seorang anak itu sangat-sangat penting. Contohnya anak menangis kan. Seorang bayi tu bila dia menangis ada sebab dia. Bukan saja-saja dia suka nak uji kita ke atau sebab dia boring, dia nangis ke tak. Bayi tu nangis mungkin dia lapar, mungkin dia rasa tidak selesa kerana basah, mungkin dia rasa mungkin ada semut gigit atau nyamuk gigit sebab tu dia nangis. Jadi bagaimana seorang ibu respon pada keperluan seorang anak ketika usia bayi itu lagi, itulah yang membina perhubungan yang rapat antara seorang ibu dan anak. Dan anak percaya, ibu ni bila saya susah, dia sentiasa ada ketika saya kecil dulu. Bila saya jatuh, dia sentiasa ada untuk mengubat luka kita kan. Jadi ini adalah perkara-perkara kecil yang ibu lakukan yang mungkin kita take for granted ataupun kita rasa macam alah benda kecil je. Sebenarnya benda kecil inilah yang membina perhubungan antara seorang anak dan seorang ibu daripada peringkat awal lagi. Jadi itulah bagaimana untuk membina perhubungan
seorang ibu dengan seorang anak. Konteks kepercayaan itu ya Puan Nur Afida, daripada sejak kita kecil lagi. Sebelum kita berjumpa dengan kawan-kawan kita, ibu kita adalah individu yang kita percaya 100%. Baik Puan Nur Afida, pernah buat TikTok dengan anak Puan tak? Nubahan dah buat, Puan pernah buat? Anak pernah ajak buat TikTok? Belum pernah lagi buat TikTok Boleh buat di London. Okey, baik. Ini dia kami nak kongsikan. Boleh. Nak kongsikan bersama dengan anda. Anak-anak mengajak ibu dan bapa mereka untuk membuat video TikTok. Jom kita saksikan gelagat mereka. Seronok kan kalau ibu kita sendiri best friend kepada kita. Dan hari ini saya bersama dengan pasangan ibu dan anak yang telah viral baru-baru ini, iaitu Puan Noni Abdul Ghani dan juga Sri Khairuddin. Jadi saya nak tanyakan, adakah Puan Noni dan juga Sri memang rapat daripada kecil ataupun bila Sri dah meningkat dewasa baru Puan rapat dengan dia? Memang rapat lah. Daripada lahir tu memang daripada kecil pun kita memang rapat sangat. Tahu saya memang rapat dengan mami daripada saya kecil lagi. Tapi of course there were some rough patches here and there. Terlagi waktu zaman saya remaja. Biasalah kan kita remaja, kita macam nakal sikit, rebellious sikit, tak nak dengar cakap sikit. Tapi Alhamdulillah juga mami was there throughout it all. Mami sedia mendengar masalah saya, sedia memberi nasihat kepada saya. But at the same time, yang paling penting sekali saya suka sebab mami bila nak buat decision tu dia bagi saya nasihat, tapi decision tu it's up to me. Okey, apa antara aktiviti yang sering Puan dan juga Sri lakukan bersama dan juga apa yang bestnya jadi BFF kepada ibu kita sendiri ni, Sri? Waktu saya kecil-kecil dulu, mami Sri rumah, bapak saya pula busy bekerja kan. Jadi pada hari Minggu bila tak ada sekolah, Sabtu Ahad tu mami rajin bawa saya dengan adik-beradik untuk keluar, bercuti, tak pergi mana jauh sangat pun, pergi Penang ke, Terengganu ke, Johor ke, you know, just to have fun, spend time together dengan mami. Mami bukan setakat bawa untuk tengok or like guide kita orang je, dia join kita orang sekali. In other way, kalau macam nak mandi swimming pool, dia pun turun padang swimming sekali. Nak main banana boat, dia pun turun main banana boat juga. Snorkeling, dia pun snorkeling juga. Jadi aktiviti-aktiviti ni bila lama-lama dia build that relationship tau. Bagaimana Puan mengajar ataupun mendidik anak-anak ni supaya tetap menghormati Puan sebagai ibu bapa meskipun kita dah berkawan rapat dengan anak-anak ni? Sebab bila kita sebagai ibu bapa ada tugas untuk mendidik anak-anak, dan juga bagaimana Sri, walaupun ibu ni BFF tapi Sri tetap kena menghormati ibu ni. Saya kena ikut perkembangan semasa kini lah, zaman-zaman IT ni kan. Jadi saya ikutlah dia punya rentak tu, dan saya suka juga ikut cara dia orang, anak saya ni dengan TikTok lah apa kan. Saya ikut juga dan saya suka suka layan. Mami saya ni seseorang yang sangat ceria. Jadi untuk saya bersukaria, bergurau-gurau dengan mami dia senang. Saya nak ajak mami buat TikTok pun senang. But at the same time, it's very important untuk saya sendiri ingat yang untuk mami turun padang bersukaria dengan saya tu senang. Tapi at the same time saya kena ingat yang mami adalah mami, ibu tetap ibu. Jadi hormat saya terhadap ibu tu kenalah kekalkan. Kita pun dah dewasa, kita kena tahulah apa batas kita untuk kita bergurau dengan orang yang lebih dewasa daripada kita. Soalan terakhir saya kepada Puan Noni kan, kenapa kita sebagai ibu kita perlu jadi kawan baik kepada anak kita, terutamanya kalau anak kita tu perempuan? Sebagai ibu bapa menjadi kawan rapat kepada anak-anak ni perlu. Sebab kita pun pernah jadi anak-anak kan. Kita pun pernah jadi anak dan sekarang kita jadi ibu. So kita tahulah macam mana perasaan anak tu sebab kita pernah ada kat situ. Terima kasih kepada Puan Noni Abdul Ghani dan juga Sri Khairuddin kerana sudi bersama dengan kami untuk berkongsi kisah mengenai dengan topik kita pada hari ini, iaitu Ibuku Best Friendku. Jaga diri dan selamat. Bye-bye.
Itu dia rakan wartawan kami Syifa berkongsi kisah tentang Sri dan juga ibunya. Cukup akrab sekali. Dan penggunaan media sosial juga. Rata-rata mereka yang berkongsi cara pendekatan ibu dan bapa ni perlu mengikuti peredaran zaman. Seperti Nubuhan sendiri, kalau kita lihat perkongsian di Instagram dan juga video-video yang dirakamkan cukup lucu sekali. Tapi kan Nubuhan, apa kisah di sebaliknya, bagaimana permulaan tu dan kenapa menggunakan media sosial juga untuk merapatkan lagi hubungan dengan ibu, Nubuhan? Permulaan dia adalah saya ni masih selalu balik ke kampung. So bila selalu balik ke kampung, jumpa dengan mak semua, kebetulan saya start buat record mak saya, sembang-sembang, masak-masak tu kan. Dan tiba-tiba tak semena-mena macam ramai sangat yang respon terhadap mak saya dengan ketawa mak saya. Dan yang paling penting, ramai juga yang memberi komen dia teringat kepada mak ayah dia yang tak ada, yang rindu kepada arwah kan mak ayah, and then ramai yang tak dapat balik kampung. Ramai yang ada juga yang cakap diorang kalau lah masih ada mak dan ayah, diorang nak berbakti, diorang nak buat mak ayah diorang gembira semua. So itu antara sebab saya makin semangat dan juga makin seronok nak buat konten-konten dengan mak saya ni, sebab bagi saya dia bagi manfaat juga dekat orang luar sana. Sebab kita tak tahu kan kat luar sana banyak berbagai sangat isu kan, berbagai sangat realiti dia lah, banyak juga isu antara ibu dan anak, keluarga semua. So saya rasa dengan menonjolkan keakraban di antara family ni mampu memberi sesuatu dan manfaat kepada orang. Dan juga yang paling saya kejut adalah sebenarnya banyak DM yang masuk ataupun message masuk secara private pada saya yang cakap membuatkan dia insaf. Mak, orang insaf tengok video mak. Ayo anda mak ni kan insaf dia. Dia cakap terima kasih sebab selama ni disangkakan mak ayah tu marah disebabkan benci, sebabkan sayang. Banyak respon yang positif. Saya seronok buat benda ni macam dia membagi sesuatu kepada penonton, kepada followers saya. Wow, Mak Jenny tengok tu video yang sedang dipaparkan sekarang ini. Dan Mak Jenny ada ramai peminat sekarang ni pun di laman Facebook. Laman Facebook WHR ramai kata saya suka Mak Jenny, comel Mak Jenny. Mak Jenny ketawa comel, cute dia kata. Jadi Mak Jenny, adakah cuba ketawa sikit. Adakah Nubuhan ni? Mak hari ni ketawa tak ada bunyi. Saya hairanlah mak saya hari ni ketawa tak ada bunyi, dia ketawa dalam hati je. Dia tengah kontrol Ayu lah Nubuhan, Mak. Ayolah, kan? Apa soalan tadi? Tak, Mak Jenny, adakah Nubuhan dari kecil dia memang rapat dengan Mak Jenny, segala rahsia Nubuhan Mak Jenny tahu? Ada tak apa-apa rahsia yang Mak Jenny nak kongsikan bersama dengan kita hari ini? Yang utamanya kita nak tahu rahsia Nubuhan ni, Mak Jenny. Mak saya kalau dah start bercakap ni kan, habislah air aku juga kan ni. Apa nama rahsia dia? Tak ada apa rahsia pun. Anak rahsia nak rahsiakan apa pula kan. Ada bondo lah. Okey, tapi biasa je lah. Biasa-biasa je lah. Makcik ni cakap Negeri Sembilannya ni. Tak apa, kami faham. Lagi best. Cakap pokan kan leceh lah cakap pokan. Cakap orang putih selalu. Makan cakap English mak. Ini dia, ini ketawa yang Ini baru Mak Jenny. Kalau cakap Inggeris, tak kena ajar. Tak latih. Memang tak latih. Okey, tak apa. Lepas ni boleh buat video dengan Nubuhan. Nubuhan ya boleh ya? Kita buat video Mak Jenny mencuba pelbagai logat. Apa nama video nak? Okey, baik. Dan Puan Nur Rafida, kami nak tanya jugalah. Kalau kita lihat, media sosial adalah antara medium yang paling digunakan oleh anak-anak muda sekarang ni, termasuklah yang dewasa juga banyak yang gunakannya untuk konten-konten pada hari ini kan. Jadi adakah media sosial ini ada satu medium yang sebenarnya boleh merapatkan hubungan antara ibu dan anak? Soalan yang menarik ya. Kena dengan generasi sekarang ya, zaman sekarang ni. Sebenarnya media sosial ni boleh merapatkan dan boleh juga merenggangkan. Jadi kita pilih apa yang kita nak sebenarnya. Contohnya seperti aktiviti yang dibuat oleh Nubuhan ya, dengan Mak Jenny, juga aktiviti yang Sri ya, tadi yang dikongsi tadi. Banyak aktiviti bersama dengan ibu masing-masing. Jadi ini merapatkan hubungan.
Begitu juga waktu PKP kan, kalau kita lihat contohnya di mana tidak boleh merentas negeri, tidak boleh balik kampung. Jadi media sosial menjadi medium untuk datuk nenek dan sebagainya, untuk ibu bapa merapatkan hubungan dengan anak-anak dan anak-anak merapatkan hubungan dengan ibu bapa. Tapi pada masa yang sama, kita juga banyak melihat di media sosial di mana anak meluahkan perasaan tidak puas hati terhadap ibu, di mana ibu meluahkan rasa tidak puas hati terhadap anak. Dan ini sebenarnya akan merenggangkan lagi hubungan. Kerana mereka yang membaca tidak faham konteks yang sebenar. Mereka yang membaca tidak faham apa sebenarnya yang berlaku dalam keluarga tersebut. Jadi komen-komen yang diturunkan dan pendapat-pendapat yang diberi sebenarnya merenggangkan lagi. Kerana mereka tidak faham dinamik keluarga kita. Dan mereka mengadili kita berdasarkan keluarga mereka. Jadi ini tidak membantu kita untuk merapatkan lagi hubungan. Oleh itu kalau kita nak muat naik sesuatu, terutamanya berkaitan hubungan kita dengan anak kita atau hubungan anak dengan ibu, kita harus berhati-hati agar tidak menimbulkan lagi masalah, agar tidak menimbulkan fitnah dan merenggangkan lagi hubungan kita dengan ibu kita. Jadi kita pilih sama ada kita nak merapatkan ataupun kita nak merenggangkan. Pilihan di tangan kita sebenarnya untuk menggunakan media sosial. Ya, pastinya pilihan di tangan kita. Tapi Puan Afidah dan juga Duhan dan juga Mak Jani, sekarang ni kita nak dengar pandangan orang ramai pula tentang topik kita pada hari ini. Keakraban antara ibu dan anak ini. Jom kita tengok. Bagi saya, ibu saya adalah best friend saya sebab daripada sekolah lagi memang saya selalu share apa-apa hal personal dengan dia. Even benda PNC pun saya akan share. Dalam satu hari tu tak boleh tak share dengan dia tau. So memang hari-hari keep on update dia. Seronoknya kawan dengan ibu sendiri ni, dia macam kita bila kita nak keluar ke apa kan, kita tak payah fikir nak ajak kawan yang mana satu apa semua, kita ajak je ibu sendiri. Okay, lepas tu macam ibu cakap kan, kita orang ada minat yang sama. So macam kita orang boleh tengok Korea drama sama-sama, freak out sama-sama, macam nak pergi tengok wayang pun boleh sama-sama. Okay, lepas tu yang paling seronoknya saya sebagai anak, macam tiada apa-apa untuk sorok dan dirasakan daripada ibu saya sendiri sebab ibu saya dah tahu semua benda. Dia selalu share dengan saya pasal sekolah, kalau dia keluar dengan kawan ke apa, dia akan balik akan cerita dengan saya. Kalau gaduh dengan kawan pun semua dia cerita dengan saya. Dan kami pula badan pun lebih kurang sama, satu saiz, baju, seluar, kasut semua kita orang share. Boleh katakan best friend jugalah, walaupun mak saya seorang yang garang, tapi dia tetap ada untuk saya. Yang paling penting, dia selalu masak sedap-sedap dan tak pernah biarkan saya berlapar. Wah, itu dia perkongsian begitu rapatnya dengan ibu kan, ada berkongsi rahsia. Tak selindung apa-apa pun kepada ibu saya kan. Saya suka kejujurannya. Mak saya garang tapi saya rapat dengan dia. Jujur tu kita nak. Okay, kita juga nak kongsikan perkongsian daripada penonton kita di Facebook WHI dari Al-Hafiz Adin A. Halim. Betul, memang ibuku best friend foreverku. Lagi-lagi saya anak bongsu, memang saya ngamcing dengan ibu. Hobi pula sama, suka memasak. Memang setiap hari pergi ke pasar bersama, masak bersama, spend time semua di dapur. Tapi itu semua sudah berlalu kerana ibu saya, best friend saya, sudah pun kembali ke rahmatullah akibat positif COVID-19. Hilang seorang ibu ibarat hilang seri dalam rumah kami. Al-Fatihah untuk ibuku, Aminah Abdul Hamid. Kami juga ingin serahkan Al-Fatihah kepada anda semua yang kehilangan ibu tercinta. Okey, baik. Dan Puan Nur Afidah, berbalik kepada tadi kita berkongsi mengenai social media dan konten, keakraban, kerenggangan kan. Kebiasaannya lah kan. Ada dalam kalangan, mungkin, bukan semua, mungkin ada dalam kalangan yang mereka tidak akrab dengan ibu mereka ataupun ayah mereka. Tetapi dalam konteks ingin membuat konten untuk social media, barulah nak tarik mak, nak tarik ayah. Jom kita buat konten. Dalam situasi begini, mungkin ibu atau ayah itu, ibulah akan berfikir, alah hari-hari tak adalah rapat macam ni. Bila nak buat konten sahaja awak rapat dengan saya. Dalam situasi begini, bagaimana seorang ibu itu harus memberikan reaksinya? Adakah ikut sahaja, layan sahaja kerana anak ataupun macam mana Puan Nur Afidah? Okey, sebenarnya ini bergantung pada perbincangan lah seorang ibu dengan seorang anak itu. Bagaimana ibu itu selesa untuk muncul ya. Contohnya buat konten untuk media sosial ya. Harus ada perbincangan, adakah ibu selesa untuk muncul sebagai konten ataupun adakah ibu tidak selesa. Jadi dari segi itu ibu mempunyai kata putus. Ya, dan anak tidak seharusnya memaksa ibu
jikalau ibu tidak selesa, terutamanya untuk menghasilkan konten. Jadi dari segitu juga saya rasa ada juga perkara yang baik ya. Mungkin selama ini hubungan tidak rapat, tapi bila dijadikan konten ya, ataupun sama-sama mewujudkan konten untuk paparan di media sosial, hubungan boleh menjadi rapat. Ya. Seperti saya kata tadi, jadi kita pilih apa yang kita mahu ya, apa yang kita nak capai dengan melakukan konten itu. Jadi kalau dengan konten itu ibu tidak selesa, jadi ia merenggangkan, maka tidak perlu ada diteruskan. Jikalau dengan melakukan perkara tersebut merapatkan hubungan yang renggang, jadi apa salahnya? Teruskanlah. Yang penting adalah untuk merapatkan hubungan antara anak dan ibu. Itu pendapat saya. Pendapat Nubahan pula bagaimana tentang penggunaan media sosial ni, buat video bersama ibu bapa, bagaimana ia sendiri boleh merapatkan kalau berdasarkan pengalaman Nubahan sendiri bersama Mak Jani? Betul. Saya tak nafikan kalau kita betul cara guna dia memang akan merapatkan. Sebab kadang-kadang ada satu message kita nak sampaikan. Ada satu communication kita antara family pun kadang-kadang ada yang tak betul juga, ada yang breakdown juga kan. So kadang-kadang dengan konten ini dapat menyampaikan message kita, tak kisahlah kepada siapa saja yang orang dalam keluarga kita dengan cara membuat konten dan video. Bagi saya itu adalah salah satu cara untuk membuat kita sentak dan tersedar sebenarnya tak tersedar dalam video-video yang kita buat tu actually is a message jugalah untuk si pembuat video sebenarnya. Okey, baik. Dan Puan Nur Afifah dan juga Nubahan, ya, topik kita pada hari ini, ibuku best friendku. Tetapi Nurul Izzati telah berkongsi di laman Facebook kita, saya perempuan, saya dekat dengan ayah saya. Jadi Puan Nur Afifah, kebiasaannya kita akan kaitkan anak lelaki sememangnya rapat dengan ibu dan anak perempuan rapat dengan ayahnya. Kenapa kita selalu kaitkannya sebegini dan adakah itu betul Puan Nur Afifah? Itu tidak semestinya ya. Sebenarnya tidak semestinya. Ia bergantung kepada apa yang kita kenali sebagai goodness of fit ataupun keserasian pembawaan dan personality. Contohnya mungkin Nubahan dan Mak Jenny ada keserasian dari segi personality itu. Mak Jenny layan aja sakatan Nubahan kan. Jadi itu menunjukkan hubungan yang rapat. Betul juga hubungan antara mungkin tadi juga kita lihat contoh anak perempuan yang rapat dengan ibu. Jadi ada keserasian dari segi minat, ada keserasian dari segi personality. Jadi pendapat yang mengatakan anak lelaki rapat dengan ibu, anak perempuan rapat dengan ayah itu tidak semestinya. Tetapi hubungan antara anak lelaki dengan ibu ni sangat penting kerana ia mewujudkan framework ataupun kerangka bagaimana seorang lelaki itu akan melayan seorang wanita. Itu juga hubungan antara anak perempuan dan ayah itu juga penting kerana itu juga mewujudkan kerangka bagaimana seorang perempuan itu mahu dilayan oleh seorang lelaki. Jadi hubungan antara lelaki dan ibu dan hubungan antara anak perempuan dan ayah sebenarnya ada kesannya ke atas personality dan karakter seorang anak itu. Jadi tak semestinya lelaki rapat dengan ibu, perempuan rapat dengan ayah ya. Boleh berlaku juga sebaliknya. Bergantung kepada sifat peribadi, personality dan juga chemistry. Dan Nubahan, kalau kita tengok video ni semua gembira saja, gelak tawa saja, tapi kita tahu hubungan ibu dan anak ini ada pasal surutnya. Kan? Nak tanya dekat Mak Jenny, kalau ada perselisihan faham dengan Nubahan, kan ada kalanya ibu terasa hati ke, Nubahan terasa hati ke, bagaimana Mak Jenny dan juga Nubahan sendiri selesaikan konflik itu, gaduh-gaduh manja tu? Macam mana Mak Jenny? Mak Jenny kalau dia topik satu kampung dengar. Mak kan? Iya ke? Ini senang je. Dia mengajuk, dia bagilah golang itu. Eloklah dia. Alah. Tapi kebiasaannya berapa macam banyak mana? dah gelang Nubahan? Tak adalah. Biasanya saya sentiasa akan sedar di mana kedudukan saya sebagai seorang anak. Kan? Saya tahu ini adalah ibu saya, di mana ini syurga saya. Kalau ada segala perselisihan faham, ada masalah, saya tahu dan saya sebagai seorang anak perlu menurunkan ego saya sebenarnya dan perlu mendapatkan restu mak saya. Jadi pada macam saya lah, anak-anak ni saya rasa apa-apa pun kita kalau tengok pada orang tua ni kadang-kadang dia sensitif, dia lain sikit. So kita sendiri sebagai orang yang okeylah macam usia saya ni, usia remaja saya ni kan, remaja ya. Remaja ya. Kita betul faham dan tahu macam mana nak mengendalikan mak saya. Kalau kita nak kahwin, kita nak cari pasangan, kita nak kenal pasangan kita, kita nak blend dengan dia.
Benda yang sama kita kena buat to plan dengan mak kita supaya mak kita sentiasa happy dengan kita. Dan saya ni salah seorang penagih ya. Penagih doa mak saya. Tapi kan saya balik, benda lain tak ada. Kata, mak doa mak, doa mak, doa mak. Jual sambal mak banyak mak. Jual daging masalah mak banyak. Okey, memandangkan Mak Jenny macam orang kata segan sedikit. Kita tanya yang senang-senang lah. Mak Jenny, makanan kegemaran Nubahan yang Mak Jenny masak, apa dia paling suka Mak Jenny? Apa mak? Dia paling suka makan lauk Negeri Sembilan je. Lauk lain dia tak lama. Lain satu ni dia suka makan. Dia suka makan ulam-ulam. Ya ke? Apa je jenis ulam. Jenis dia suka makan. Sebab tu air remaja sejak. Patutlah muda remaja. Awak muda makan ulam. Apa ulam baiklah. Pakai ke, jaring ke, kuadeh ke, semua makan. Hari ni masak apa Mak Jenny? Hari ni masak apa? Hari ni Mak Jenny masak apa? Hari ni tak tahulah anak yang masak. Dia masak apa Mak Jenny sekarang ni tak ada kurang masak dah. Sebab sekarang duduk dengan anak menantu. Jadi apa yang dia masak, kita makan je lah. Okey. Baik. Itulah. Apa yang dia masak, kita makan. Okey. Tak adalah banyak cerewet-cerewet. Tak ada. Tak ada Okey. Nubahan, tapi Nubahan paling suka apa? Antara masakan mak, Nubahan paling suka? Paling suka, saya suka terung lawak. Terung lawak? Betul ke tu? Kalau Negeri Sembilan ada satu terung lawak ataupun bacang lawak. Pertama bila mak saya masak gulai masak lemak mak saya ni memang special sangat. Kalau dia tambah dengan benda-benda yang masam macam bacang, apa lagi mak, macam-macam lah. Macam-macam ya, terliur Puan Nur Rafidah dekat London. Dah lama pun masakan mak kan. Betul, Puan Nur Rafidah dekat London tu terliur Puan Rafidah. Dia makan steak, fish and chip. Paling cepat kan? Tak tahu mak saya. Mak saya masak memang Wah, jemputan khas. Jangan bawa puji, tak boleh dah. Nanti datang orang dah tak sedap nak makan. Okey, baik. Masya Allah. Jaga Nubahan, kami belum makan tengah hari lagi ni. Masakan orang Negeri Sembilan dia podeh-podeh. Betul. Dia tak suka lama-lama dia tak suka. Dia mesti podeh-podeh. Baru dia lawan dia. Okey, semua orang kat sini dah lapar dah. Kalau pedas tu barulah makan Negeri Sembilan. Okey, baik Puan Nur. Ya, Mak Jenny, ada apa-apa nak cakap Mak Jenny? Cakap apa tadi? Tak dengar. Okey, tak apa. Kita tanya Puan Nur Afidah. Puan Nur Afidah, secara ringkas di penghujung ini, kita dah pun melihat keakraban Nubahan dan ibunya. Perkongsian tadi daripada Sri dan Puan Nur Afidah pun memang rapat dengan anak Puan Nur Afidah kan. Kini di London pun untuk menemani anak. Mungkin Puan Nur Afidah boleh kongsikanlah sedikit tips bagaimana kalau ibu dan anak itu boleh menjadi lebih akrab. Kalau selama ni tidak begitu akrab, kalau dah best friend bagus, kalau tidak begitu akrab, bagaimana boleh mereka menjadi lebih akrab selepas ini? Okay, sebenarnya yang penting adalah untuk memahami keperluan masing-masing. Seorang ibu perlu memahami apa keperluan seorang anak itu dan apa sebenarnya sifat ataupun bawaan seorang anak. Itu akan menyebabkan ibu melayan anak dengan cara yang sesuai dengan anak tersebut. Ya, setiap anak berbeza-beza. Jadi kita tidak boleh layan seorang anak itu sama saja. Contohnya mungkin Nubahan personality dia lain, jadi Mak Jenny layan secara lain. Jadi anak yang lain, personality lain, layan secara yang lain. Itu juga minat anak berbeza-beza. Jadi ibu kena faham. Mungkin minat anak yang ini mungkin menyanyi, jadi ibu layan minat dia. Mungkin minat anak yang lagi seorang ni mungkin panjat bukit atau sebagainya. Jadi ibu juga harus memahami itu minat dia. Itu juga anak harus memahami keperluan seorang ibu. Keperluan seorang ibu, terutamanya ibu yang telah berusia itu berbeza. Ada ibu yang memerlukan sokongan dari segi kesihatan, ada ibu yang memerlukan sokongan dari segi kewangan, ada ibu yang memerlukan sokongan dari segi teman untuk bercakap, untuk meluahkan perasaan. Jadi anak perlu faham. Ya? Jadi anak harus berusaha untuk menunaikan keperluan seorang ibu dan ibu juga harus berusaha untuk menunaikan keperluan seorang anak. Kita bercakap tentang hak dan tanggungjawab. Ya? Tanggungjawab ibu terhadap anak dan tanggungjawab. Kita saling menunaikan tanggungjawab dan memenuhi hak masing-masing.
ini akan mewujudkan hubungan yang rapat antara anak dan ibu. Jadi yang penting kita saling memahami antara satu sama lain. Itu kata kuncinya kan? Saling memahami. Kerana seorang ibu ni mencabar rupanya. Kalau ada 3 orang anak, mencabar lain. 3 personality lain cara pendekatannya. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Puan Nur Afidah Abu Bakar, seorang perunding keibubapaan. Terima kasih juga kepada Nubuhan dan juga Mak Jani kerana meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Terima kasih. Jaga diri semuanya. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Waalaikumsalam. Okey, baik. Anda di rumah, kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini.